Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassirna wa la tu'assir alaina ya karim. Rabbana atmimna bi khairi ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram at-tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan ila muallifi ula'il kutub Syekh Abdul Rauf bin Nurun hafizahullah ta'ala, wa Syekh Salim bin Abdullah al-Hadrami, wa Syekh Abdul Qadir al-Mandili al-Indonesi rahimahumullah ta'ala, wa masyayikhina ajma'in wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita sama-sama berkumpul untuk meneruskan lagi pengajian kitab kita. Alhamdulillah, ini merupakan kelas kita yang pertama untuk tahun yang baru ni kan. Alhamdulillah. Minggu lepas kita ada program khas di Masjid Layangan ni juga. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang hadir. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kitab kita, Kitab Ringkasan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kitab akidah kita. Surat berapa? 49 ke 50? 50 kan? Sifat baqa' Baik. Kata pengarang hafizahullah ta'ala, ini sifat yang ketiga, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga yang wajib untuk kita kena ketahui. Seperti mana yang kita pernah bahas awal dulu, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu secara ijmali. Ijmali ni makna secara umum. Semua kita kena tahu dan semua kita kena imani bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat yang sempurna, sifat yang mulia. Itu secara ijmal, secara umum. Tapi secara tafsil, mana satu persatu yang wajib kita kena ketahui daripada sekalian banyak sifat tu, hanyalah 20 sifat yang wajib kita kena ketahui secara tafsili. Maksud cara tafsili itu maksud dia apa? Dengan berdalil. Tu. Dengan berdalil. Dalil tu cakap bahasa Arab. Bahasa Melayu kita sebut bukti. Dengan berbukti, dengan ada bukti. Kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Apa bukti Allah Ta'ala wujud? Buktinya ialah adanya alam ini. Mana mungkin sesuatu ciptaan itu boleh terjadi tanpa ada pencipta. Maka pencipta tu mestilah bersifat dengan sifat wujud, barulah boleh terwujudnya ciptaan. Mana makhluk, ciptaan ni kita sebut makhluk. Mana mungkin kita kata tukang buat tak ada, tapi benda yang kena buat dah jadi. Kan mustahil. Itu pada perbahasan sifat wujud. Sifat qidam makna dia sedia kala, tanpa permulaan. Sebab jika katalah ada permulaan, maka ada pengakhiran, maka itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan di situ juga kita dah bahas dah berkenaan dengan bab daur dan juga tasalsun.
Tasalsul ni ataupun daur ni ialah dia circulation, makna ulang-ulang, ulangan. Macam mana nak faham dia begini. Yang daur dan juga tasalsul ni dia menafikan dia sifat yang memang takkan ada pada Allah Ta'ala, hanya ada pada makhluk. Daur ni makna dia ulangan, yang hanya ada pada makhluk. Pada Allah Ta'ala memang takkan berlaku daur. Kita buat kata contoh begini, nak faham daur ni begini. Sekira katalah ada dua Tuhan. Tuhan A ciptakan yang B, dalam masa yang sama B ciptakan yang A. Boleh jadi tak? Boleh berlaku tak yang tu? Itu dia panggil daur tu. Dia saling cipta-mencipta. Kalau kita ambil bab cipta lah, bab menjadikan. Contoh, kita buat contoh kat situ satu. Dalam masa yang sama A ciptakan B, dalam masa yang sama juga B ciptakan A. Boleh jadi tak? Mustahil. Dia mesti akan ada mana dulu mana kemudian, betul? Yang kemudian boleh tak ciptakan yang dulu, sedangkan yang dulu dah ada dah. Yang awal ciptakan yang kemudian. Okey, kita kata bolehlah, boleh berlaku lah. Contoh macam kita cipta telefon. Dalam masa yang sama telefon cipta kita. Kan pelik. Tu daur tu mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang hanya saja ada pun pada makhluk. Itu pun ada sebahagiannya boleh juga dikatakan tak akan berlaku juga pada makhluk. Macam ni tadi, kita buat telefon, pasang telefon, dalam masa yang sama telefon tu pasang kita. Itu masalah tu. Takkan berlaku. Maka mustahil daur tu berlaku. Daur ni dia menafikan qadim. Dia menafikan ada tanpa permulaan. Maka tu mustahil berlaku pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia ada tanpa permulaan. Kalau kita kata adalah daur ni berlaku pada Allah Ta'ala, sebabnya ada pahaman di dunia ni yang mengaku bahawa apa? Kita yang mencipta Allah Ta'ala. Kita merasakan Allah Ta'ala tu Tuhan kerana Allah Ta'ala tu jadi Tuhan kerana kita rasa dia Tuhan. Kalau kita rasa dia bukan Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Yang cakap tu orang Malaysia, tuan-tuan, bukan orang luar negara. Yang rambut blond tu jadi peguam tu. Boleh tahu kot siapa nama dia? Saya tak nak sebut lah, tuan-tuan sebut sendiri. Jelas dalam statement dia. Ada rakaman lagi. Dia sebutlah ada beberapa mengikut dia kan. Kita mengatakan Allah Ta'ala itu Tuhan kerana kita berasa dia Tuhan, maka dia tu Tuhan. Sebab dia nak kata apa? Agama-agama lain pun semuanya betul juga. Ni pahaman liberal ni. Pahaman liberal ni maksud dia apa? Dia kata semua agama sama sahaja. Tu liberal tu. Tu liberal tu. Sebab apa? Dia nak samakan semua Tuhan. Kalau macam tu kita cabar dia balik semua dah. Baik. Kalau macam tu, masa minta maaf kita sebut, masa perayaan Aidiladha, orang Hindu tolong sembelih lembu. Dia boleh buat tak? Masa raya puasa, masa hari puasa bulan Ramadan, semua agama lain kena puasa ikut cara kita. Dia orang sanggup tak? Tak, kalau tak sama. Kalau tak sama. Oh, kita kena ikut dia, dia tak boleh ikut kita. Tak adil. Itu pahaman itulah yang membawa kepada apa? Menafikan qidam ataupun sedia kalanya Allah Ta'ala tu. Itu mustahil Allah Ta'ala berlaku begitu. Jelas berlaku tuan-tuan. Ancaman tu dah masuk di Malaysia kita lama dah pun. Sekarang ni dia makin menjadi-jadi pula dah. Saya kena sebut benda tu. Kena sebut benda tu. Sebab biasanya puak-puak tu dia buat hal dekat mana? Kat wilayah Persekutuan dah dia biasa dia buat hal. Kat negeri lain dia tak nak buat hal pula. Kat wilayah biasa kena. Sebab komuniti ramai, pengikut dia ramai. Tak apalah. Yang kedua, tasalsul. Tasalsul ni maksud dia apa? Dia menafikan juga qidam. Sebab apa? Sebelum ada satu ni, dia ni dicipta oleh atas dia, sebelum dia. Sebelum dia tu dicipta oleh sebelum dia. Sebelum dia tu dicipta oleh sebelum dia. Dia panggil rantaian tu. Sebelum tu dicipta oleh sebelum. Habis siapa cipta siapa? Siapa yang paling last sekali? Kalau dari sudut akal kita kata mustahil lah Sat.
Macam cerita telur dengan ayam. Mana dulu, mana kemudian? Yang dah datang itu fahamlah. Yang tak datang itu. Mana dulu, mana kemudian? Telur dulu ke ayam dulu? Itu cerita tasalsul lah tu. Padahal sebenarnya pada telur dan pada ayam tu takkan berlaku pun tasalsul tu. Sebab kita yang orang, kalau kata kita, orang tanya pada kita, mana dulu? Telur ke ayam? Maka kita jawab apa? Ada dua jawapan. Pertama kita jawab, kedua-duanya makhluk, maka dua-dua baru. Lantak pergilah mana satu dulu awal. Itu satu jawapan. Mana serah habis? Dia panggil kaedah tafwid. Ni kaedah salafus soleh. Tak payah bahas panjang-panjang. Tak payah bahas panjang-panjang. Semua tu hak Allah Ta'ala. Lantak Allah Ta'ala nak cipta mana satu dulu. Itu cara tafwid. Tapi ulama khalaf, mereka tafsil ataupun takwil. Cara macam mana nak takwil? Dia mesti taswir masalah dulu. Faham asas masalah tu dulu. Maka bila orang tanya dekat kita, mana satu dulu? Ayam ke dulu, telur ke dulu? Maka kita jawab, kita tanya balik pada orang tu, nak yang mana satu? Telur yang baru netah tu ke? Ataupun nak induk ayam ke? Nak anak ayam? Tanya gitu. Kita tanya dekat dia dulu. Kalau dia kata induk ayam, maka kalau banding induk ayam dengan telur ayam, induk ayam ada dulu, baru datang telur ayam. Sebab induk ayam tu yang telur. Tapi kalau nak banding telur dengan anak ayam, maka telur dulu, baru keluar anak ayam, baru menetah anak ayam. Stay juga benda tu takkan jadi tasalsul. Sebab pada hakikat sebenarnya bukan telur yang menetaskan ayam. Sudah. Ustaz nak ajar-ajar sesat. Betul dah. Yang telur kita masak kat rumah tu keluar ayam ke? Kan kita beli sepapan RM5 tu, tak payah sebutlah harga dah. Sebab sekarang ni semua musim gam dah ni sekarang ni. Tak boleh sebut banyak-banyak. Tak apalah. Telur tu bila kita pecah masuk dekat dalam kuali, jadi ayam ke jadi telur goreng? Jadi ayam tak tu? Tak semesti telur menjadikan ayam, betul tak? Dan tak semesti juga ayam tu bertelur. Kalau dah kata ayam jantan, terima kasih. Kalau dah kata ayam jantan, ada ayam jantan bertelur. Tu yang pernah beli buat filem dia kata apa? Tunggu ayam jantan bertelur. Benda mustahil, tapi nak cerita tipunya pasal, nak menipunya pasal, nampak sampai tahap gitu. Wali'ayazubillah. Jadi daur dan tasalsul ni benda yang mustahil berlaku pada Allah Ta'ala. Hanya yang sahnya ialah qidam. Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Dialah yang mula-mula ada. Kalau bukan kerana adanya Allah Ta'ala, maka kita sendiri pun ni tak ada. Makhluk pun takkan ada. Sebab mana mungkin makhluk menciptakan Tuhan? Yang betul Tuhan menciptakan makhluk. Betul. Habis kalau orang kata tu yang patung lah apa sebagainya, yang batu ke busut ke pokok ara apa sebagainya, orang puja-puja jadi dia kata tu Tuhan tu. Itu bukan Tuhan, tu tetap makhluk. Cuma orang dia tak faham saja dan dia tak kenal Tuhan sebenar-benar Tuhan, maka dia bertuhankan dengan Tuhan makhluk. Tu. Dia menjadikan makhluk tu sebagai Tuhan. Itu yang dia panggil syirik tu. Maka tu mustahil pada Allah Ta'ala. Maka kita orang beriman, kita takkan beriman cara begitu. Yang kita beriman hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja tu Tuhan. Dialah yang ada tanpa permulaan. Selain daripada Allah Ta'ala, semuanya baharu. Makna baharu tu apa? Baru ada. Kita ni lah makhluk apa sahaja. Selain daripada Allah Ta'ala, semua makhluk. Tak kisahlah yang kita kenal nama dia, yang tak kenal nama dia pun. Yang kita pernah jumpa, yang kita tak pernah jumpa, yang kita pernah tengok, yang kita tak pernah tengok, yang kita pernah dengar, yang tak pernah dengar, yang telah dijadikan, yang sedang dijadikan ni, ataupun yang akan dijadikan selepas ni, semuanya tu makhluk, kekal makhluk. Baik, maka kita bahas pula sifat seterusnya, itu sifat baqa. Sifat baqa ni kekal. Apa dalil kekal ni? Apa bukti kekal? Kekal tu maksud kekal apa? Kekal zat Allah Ta'ala dan kekal sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala tak berubah. Jangan kita jadi faham orang Mu'tazilah, orang Qadariyah. Dia kata apa? Apabila Allah Ta'ala cipta suatu makhluk,
Maka lepas tu Allah Ta'ala tak ada kaitan dah dengan makhluk tu. Makhluk tu boleh cipta dia punya perbuatan sendiri. Itu telah menafikan ayat Al-Quran. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, nahnu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya kamilah, ini Allah Ta'ala, yang menciptakan kamu. Makna Allah Ta'ala yang menciptakan jisim kita ni, dan Allah Ta'ala jugalah yang mencipta perbuatan kita. Wa ma ta'malun, apa yang kita amal, mana apa yang kita perbuat kan, semuanya tu ialah ciptaan Allah. Perbuatan-perbuatan kita, bercakap, jalan, dengar, makan, minum, duduk, baring, tidur, kahwin, sebagainya tu, perbuatan-perbuatan tu, semua tu ialah ciptaan Allah. Tu bukan Tuhan. Dan bukanlah perbuatan-perbuatan tu kita cipta sendiri, bukan. Hanya saja semua tu ialah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Gerak, diam, kita bergerak, kita diam, semua tu ialah perbuatan, yang mana perbuatan tu Allah Ta'ala yang cipta. Dan perbuatan makhluk ni, dia tidak akan berlaku serentak dua benda yang berbeza dalam masa yang sama. Dia tak akan berlaku. Keluar dan masuk dalam satu masa yang sama berlaku serentak, boleh? Diam dan bergerak dalam satu masa yang sama serentak berlaku, boleh tak? Tak boleh. Itu makhluk. Itu makhluk. Maka perbuatan-perbuatan makhluk tu semua makhluk juga. Perbuatan-perbuatan kita pun makhluk. Dan perbuatan-perbuatan kita tidak akan kekal. Bagaimana zat kita ni ataupun kita punya jisim ni tak kekal, akan hancur, akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu tu semua binasa. Man masuk di situ segala apa. Tak kira yang bernyawa tak bernyawa, semuanya binasa. 'Alaiha, ke atas man tu tadi ataupun sesuatu tu, fan. Fan ni makna dia fana. Fana ni binasa. Fana ni lawan bagi baqa. Fana tu binasa. Lawan bagi binasa ialah kekal. Kekal lawannya ialah binasa. Baqa lawannya fana. Tu. Baik. Maka erti kekal tu tiada berkesudahan, tidak luput, tak ada expired pun, tak ada akhir. Tidak dihubungi dengan tiada. Dan tidak binasa. Makna tidak dihubungi dengan tiada tu maksudnya apa? Sekarang ni ada, akan datang jadi tak ada. Allah Ta'ala tak begitu. Allah Ta'ala tidak begitu. Dia kekal. Hancur pun segala makhluk ni, Allah Ta'ala kekal ada. Baik. Keterangan dalil wajib Allah Ta'ala bersifat kekal. Jikalaulah Allah Ta'ala itu, yakni pencipta, tidak bersifat wajib kekal, makna baqa, tidak bersifat baqa, nescaya ternafi daripadanya sifat sedia kala. Maka ternafi sifat sedia kala. Sedia kala ni ada tanpa permulaan. Yang ada tanpa permulaan, maka dia tidak akan ada pengakhiran. Yang wujud dengan permulaan, macam kita ni, kita ada permulaan kan? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapa engkau masih lagi nak kufur pada Allah Ta'ala, mana ingkar pada Allah Ta'ala, sedangkan sebelum ni kita ni mati. Kita ni tak ada pun, mati kita sebelum ni. Thumma yuhyikum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Thumma yuhyikum, kemudian kita dihidupkan. Thumma yumitukum, kemudian kita dimatikan. Thumma yuhyikum, kemudian nanti kita akan dibangkitkan balik. Dalam Quran apabila guna summa, dia ada tempoh. Dia ada tempoh. Tapi kalau dia sebut fayakun contoh, itu tak ada tempoh. Kun fayakun. Allah Ta'ala kata benda tu jadi, tak ada tangguh-tangguh. Tak ada tangguh-tangguh. Tapi kalau dia sebut guna summa tu kemudian. Maksud dia apa? Daripada satu nak pergi satu tu, dia akan ada tempoh. Perubahan tu ada tempoh. Semua tu makhluk. Semua tu makhluk. Pom-pom, itu cara salah satu bukti kata makhluk.
Baik, sekiranya Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan baqa', makna dia Allah Ta'ala itu tidak kekal, maka ternafilah sifat kidam, iaitu sedia kala, akan ternafi. Benda tu akan automatik secara jadi ternafi. Kerana ketika itu tidak bersifat kekal menunjukkan kewujudan pencipta, yakni Allah Ta'ala itu hanyalah jaiz, iaitu harus. Yang mana makna harusnya apa dia? Boleh jadi, akan jadi tiada. Boleh ada, boleh tiada. Yang boleh ada, boleh tiada tu makhluk ke Tuhan? Makhluk, bukan Tuhan. Kalau Tuhan kata boleh ada, boleh tiada, maka tu bukan Tuhan, confirm. Dan kita takkan terima kata itu Tuhan. Kita takkan terima. Sebab yang ada dan tiada makna dia boleh berubah. Bila dia boleh berubah, maka dia tak kuat, maka dia tak gagah. Macam mana kita nak bergantung kalau benda-benda tu tak gagah? Betul tak? Sedangkan kalau kata kita naik tangga tadi pun, kalau tak ada handrail agak-agak, macam mana kita nak naik? Tangga tadi tak ada handrail, Ustaz. Dinding tepi tu ada kan? Mana yang sakit kaki ke apa ke, kita berpaut pada dinding kan? Kalau katalah ke dinding tu tak kukuh, agak-agak kita nak paut tak? Ibarat kata macam tu lah. Ibarat kata macam tu. Kompon kita tahu dah benda tu akan jatuh, benda tu akan gugur. Kita pun akan ikut jatuh sekali. Bila kita berpaut pada benda yang tak kukuh. Maka buat apa lagi nak paut pada kukuh? Yang tak kukuh tu. Mesti kita kena berpaut pada yang kukuh. Begitu. Maka yang kita ni, kita ar-raja'u, makna kita ni mengharap kembali kepada siapa? Pada Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa Usuluddin dipanggil iftiqar ilaih, yang berhajat suatu yang lain kepada dia, tu panggil iftiqar. Yang hanya yang kita iftiqar hanya kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sahajalah yang ada iftiqar pada dia. Iftiqar ilaih pada dia, makna semua makhluk semua bergantung pada Allah Ta'ala. Apa pun makhluk, kufur macam mana sekalipun, tetap dia akan bergantung pada Tuhan juga. Contohnya macam Fir'aun, dia mengaku dia Tuhan, sekali kena dengan wabak dan juga ujian katak je pun. Katak je tuan-tuan. Jadi katak ni dari dulu lagi dia buat masalah dah. Baik. Zaman Fir'aun, Allah Ta'ala uji dengan katak. Sungai-sungai jadi darah. Kemudian ada timbul kutu. Kutu. Kemudian dihantar dengan belalang. 4 ewan. Bukan banyak. Kita sekarang ni COVID, lagi halus. Tengok bergantung pada mana. Wal'iyazubillah. Apa gitu. Baik. Maka pada ketika kena dengan katak tu, maka Fir'aun dia jadi buntu. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Akhirnya dia ambil masa untuk, orang kata kalau bahasa kita panggil uzlah lah. Mana duduk merenung sendiri, duduk bersendirian. Duduk bersendirian. Dia minta semua pegawai dia keluar, semua dia punya menteri-menteri dia, benda ni ada dalam tafsir, ada kisah dalam tafsir. Keluar daripada ruangan bilik dia tu. Dia tutup pintu bilik dia tu rapat-rapat, sebab dia nak mikir macam mana nak settlekan masalah katak ni. Dah terdetik dah dalam hati dia, betul, Tuhan Musa ni yang betul. Dah terdetik dah pada ketika tu. Tapi kerana kan sombong dia tu, kerana kan bongkak dia tu, Fir'aun ni hebat tuan-tuan, terbersin pun tak pernah. Terbersin pun tak pernah. Demam jauh sekali, batuk lagi lah, Covid tak main, tak pernah kena. Sampai tahap tu dia tak kabur. Lepas tu kaya dia yang macam perang-perang menang, setiap perang menang. Bayang sampai tahap itu dia mengaku dia jadi Tuhan tu. Masa dia mengaku dia jadi Tuhan tu, Iblis terperanjat. Ada kisah tu dekat dalam tafsir Ibn Katsir, tuan-tuan boleh baca. Iblis jadi terperanjat. Hui, aku ni macam selaknat-laknat makhluk sekalipun tak pernah aku mengaku Tuhan. Betul. Iblis bila Allah Ta'ala halau dia daripada syurga, asal dia Iblis ni penghuni syurga juga. Walaupun dia memang dicipta daripada api, dia daripada kalangan jin, tapi asalnya penghuni syurga juga. Tapi bila Allah Ta'ala suruh dia sujud pada Nabi Adam, dia tak mau. Maka Allah Ta'ala tempelak dia.
celaka iblis. Mana iblis tu maksud dia yang celaka, tu maksud iblis tu. Perkataan iblis tu ialah yang celaka, orang yang celaka, makhluk yang celaka. Tu. Maka bila dia dihalau daripada syurga, iblis ni tadi dia minta pada Allah Taala, tapi dia panggil apa? Ya Rab. Dia masih panggil Allah Taala tu Ya Rab. Mana apa? Dia mengaku Allah Taala tu Tuhan, tu iblis. Tapi Firaun tiba-tiba, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling besar. Sudah terperanjat iblis. Masa tengah Firaun dia buntu mikir macam mana nak settle masalah kata tu, tiba-tiba pintu bilik dia tu kena ketuk, tung 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 tung. Dia pun marah. Siapa? Marah dah. Siapa? Kan dia kata tak, jangan ganggu. Tiba-tiba ada orang ganggu. Dia buka pintu, tengok tak ada orang. Dia tutup balik, bunyi lagi tung 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 tung. Dia buka, tengok ada orang tua, baju dia serba hitam. Tiba-tiba Firaun tanya pada orang tu, siapa kau? Tahu orang tua dia jawab apa? Dia ketawa tu tuan, kah. Kata kau Tuhan, takkan aku kau tak kenal. 1-0 Firaun kenal. Tahu siapa yang datang tu? Iblis. Itu iblis. Adalah selepas tu panjang lagi kisah tu. Tapi itu nak buktikan bahawa Firaun pun bila dia kena macam tu, dia nak mengaku, bahawa Allah Taala tu Tuhan, tapi dia memikirkan dia punya pangkat, dia punya harta, dia punya tu. Wal'iyazbillah. Kita tak maulah gitu. Baik. Patah balik tajuk kita tadi. Maka yang harus hanyalah makhluk. Allah Ta'ala wajib dia bersifat dengan sifat kekal. Kalau dia tidak kekal, maka ternafilah sifat kidam. Baik. Sebagaimana kita telah mengetahui dulu, suatu yang jaiz, yakni yang harus ada itu adalah dipanggil baharu atau hadis. Hadis lawan bagi kidam. Hadis masuk ke situ ialah baharu. Bukan hadis Nabi tu. Bukan hadis Nabi. Dia ejaan dia ha alif dal sa. Kalau hadis Nabi ha dal ya sa. Ha dal ya sa, hadis. Itu sabda Nabi. Tapi kalau hadis ha alif dal sa, itu benda baru. Boleh beza kan? Yang masuk ke sini ialah yang lawan bagi kitab itu benda baru tu, hadis. Padahal tiap-tiap yang baru melazimkan berkehendak kepada yang memperbaharukan dia, ini pencipta. Sedangkan kenyataan pencipta berkehendak kepada pencipta itu membawa kepada daur dan juga tasalsul. Ini kita sebut tadi. Kalau pencipta dia nak kepada pencipta sebelum dia, pencipta nak kepada yang mana berhajat, memerlukan kepada sebelum dia, memerlukan kepada sebelum dia, memerlukan kepada sebelum dia, itu dia panggil tasalsul. Dan memerlukan kepada yang menciptakan dia juga disebut sebagai daur. Maka itu mustahil berlaku pada Allah Ta'ala. Hanya saja boleh berlaku pada makhluk. Hanya saja boleh berlaku pada makhluk. Baik. Bagi kita telah jelas kemustahilan daur dan tasalsul itu. Hasilnya apabila tetap mustahil daur dan tasalsul, nescaya mustahil baharu pencipta, yakni Allah Ta'ala. Apabila mustahil baharu pencipta, yakni Allah Ta'ala, nescaya tetaplah lawannya, iaitu wajib kekal. Mustahil Allah Ta'ala baru, maka wajiblah Allah Ta'ala itu kekal. Inilah maksud daripada perbahasan ini. Maka rumusan dia, tengok. Jikalau Allah Ta'ala tidak wajib kekal, makna tidak baqa, nescaya tidaklah dia bersifat dengan sifat qidam. Padahal ternafi qidam dari Allah Ta'ala adalah batil. Hasilnya wajib Allah Ta'ala bersifat baqa, seperti mana Allah Ta'ala bersifat qidam. Itu hasil dia, rumusan dia. Ini kami tambah dah tu. Rumusan dia, sekira katalah Allah Ta'ala itu binasa, jadi macam mana pula kita ni boleh ada? Mesti kita pun jadi binasa juga. Maka berkata pada ulama', tengok situ, wa kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qat'an yastahilul qidam. Tiap-tiap perkara yang harus tiadanya, mana tidak bersifat baqa, nescaya putus akal menghukumkan
mustahil ia bersifat dengan sifat kidam. Sesuatu yang akan menerima adam. Adam ni makna dia menerima binasa. Sesuatu yang menerima binasa, maka mustahil dia tu sedia kala. Itu maksud ayat musarak ni. Kalau terjemah dengan cara terjemahan Syekh ni kan, sebab bahasa lama. Bahasa lama tu. Dia asalnya Jawi lama tu, cuma dirumikan saja tulisan. Bahasa tu masih bahasa Jawi lama. Jadi kalau bahasa standard kita sekarang ni, sesuatu, kalau terjemahan ayat bahasa Arab tu yang bahasa kita sekarang, laras bahasa kita sekarang, sesuatu yang berlaku kepada dia binasa, maka mustahil dia tu sedia kala. Jelas, nampak kan? Suatu yang boleh hancur, macam mana pula dia boleh sedia kala? Sedia kala ni makna apa? Ada tanpa permulaan. Sebab yang ada tanpa permulaan, maka dia takkan ada pengakhiran. Sedangkan kita sebut tadi, suatu yang boleh terima pengakhiran, makna binasa, maka mustahil lah dia tu sedia kala. Contohnya macam kita ni boleh terima mati tak? Memang kena terima pun, memang kita akan mati. Maka bila kita ni terima kita ni mati, maka adakah kita ni sedia kala? Makna ada sendiri? Tak, kita diadakan. Betul tak? Tu. Baik. Maka catatan tengok situ. Ni tambahan ni. Ni catatan kat sini maksud dia ni faedah, ilmu tambahan. Tambahan. Ada beberapa perkara lain selain daripada Allah Ta'ala yang kekal, yakni tidak binasa selama-lamanya, tetapi bukan dinamakan kekal hakiki. Mana kekal hakiki ni apa? Makhluk tu sendiri yang boleh tahan diri dia supaya kekal. Itu takkan berlaku. Kekal hakiki ni hanya pada Allah Ta'ala. Yang ni disebut sebagai apa? Kekal aridi ataupun kekal majazi, sama. Iaitu apa? Dikekalkan. Tu bahasa mudah dia. Dia kekal, tapi kekal bukan kekal dia sendiri nak, ataupun bukan dia sendiri yang tetapkan. Ada makhluk yang akan kekal, walaupun dah tiup sangkakala pun dia tak hancur. Ada. Tapi bukanlah dia tu sendiri yang berkehendak diri dia tu kekal. Allah Ta'ala yang mengekalkan benda tu supaya tak hancur. Apa dia contoh? Contoh seperti syurga, neraka, lauh mahfuz, arash, kalam, kursi dan ruh. Maka kekal perkara-perkara tersebut adalah kekal aridi, iaitu kekal yang mendatang, yakni setelah ditentukan oleh iradat, yakni Allah Ta'ala yang kehendak, dan dijadikan kekal oleh kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendak benda tu kekal, dan Allah Ta'ala berkuasa mengekalkan benda tu. Itu makna dia tu. Iradat ni makna Allah Ta'ala kehendak benda tu kekal. Kudrat, Allah Ta'ala jadikan benda tu kekal selari seperti mana kehendak dia tadi. Sebab dulu kan kita pernah bahas, kudrat dan iradat Allah dia takkan berlawan, dia takkan bertentangan, dia takkan berselisih faham. Allah Ta'ala kehendak benda tu jadi, maka memang jadi. Allah Ta'ala jadikan. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak benda tu jadi, memang benda tu takkan jadi. Makna dia kudrat, kuasa Allah Ta'ala menjadikan benda tu selari mengikut seperti mana dia kehendak. Takkan berlaku makhluk benda tu jadi, tapi Allah Ta'ala tak kehendak. Takkan berlaku. Mustahil. Tapi puak-puak yang liberal plural ni, dia kata boleh je. Boleh je, dia kata. Kan? Contoh dia apa? Dia kata boleh je tu. Contoh dia macam kita jadi lelaki jadi perempuan. Jadi lelaki jadi perempuan. Sebenarnya kita jadi lelaki ke jadi perempuan itu sebenarnya kehendak Allah Ta'ala. Cuma dia orang nak menyokong kehendak lelaki tukar jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala tersilap kehendak. Nampak tu? Pada tahap gitu. Ini dia nak sokong geng-geng sajak lah tu sebenarnya. Punca cerita dia nak sokong geng-geng LGBT tu. Dia nak kata LGBT tu juga sebenarnya
ialah fitrah. Pembongak fitrah. Bukan fitrah tu dah, itu lawan fitrah tu. Lawan fitrah. Yalah ustaz, kan dia merasakan dia lebih kepada nak menjadi perempuan ustaz. Jadi benarkanlah dia jadi perempuan. Wah, senang-senang kau. Tak boleh, dia lelaki tak lelaki, perempuan tak perempuan. Benda yang Allah Ta'ala kehendak, maka jadi itu atas kehendak Allah Ta'ala. Kalau ikut kehendak makhluk tu, semua benda dia nak buat. Kan? Kalau bukit tu dia nak, kalau makhluk, bukit Gunung Kinabalu tu dia nak jadikan Gunung Kinabalu tu mas. Mana cukup mas sikit ya, bukan pakai kat tangan, pakai kat jari, mana cukup. Ya tak? Malah makhluk ni kalau nak kata nafsu dia kuat punya pasal, walau kalau kata dibagi satu Gunung Kinabalu tu emas sekalipun, tetap dia kata tu sikit. Dia nak pula satu dunia emas untuk dia seorang. Pun tak cukup lagi, dia nak juga planet lain pun semua jadi emas untuk dia seorang. Pada tahap begitu. Itu kalau ikut kehendak makhluk. Tapi kehendak Allah Ta'ala kan begitu. Kita kena biasa, semua kita diuji dengan ujian musibah, betul ke tidak? Ujian musibah tu atas kehendak kita ke atas kehendak Allah Ta'ala? Atas kehendak kita ke atas kehendak Allah? Atas kehendak Allah, maka apa kita nak risau? Betul tak? Serah baliklah pada Allah Ta'ala. Bila semua umat Islam ataupun hampir semua umat Islam memaham begitu, maka COVID ni pun jadi takut dah. COVID tu takut dengan kita, bukannya kita takut dengan COVID. Betul tak? Masya Allah. Jadi khalifah kena sifat dengan cara khalifah. Siapa dah khalifah tu? Kita lah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah, bukan fil jannah khalifah. Tu kena faham. Lepas tu ada orang tanya, ada orang dia faham Nabi Adam dengan Siti Hawa dihalau daripada syurga. Bukan dihalau, diturunkan dari syurga ke muka bumi. Kerana memang Allah Ta'ala kehendak awal-awal lagi sebelum Nabi Adam tu jadi pun, Allah Ta'ala dah cakap dah pada malaikat bahawa dia nak jadikan di atas muka bumi ni khalifah. Cuma bila jadi Nabi Adam, duduk sekejap dekat syurga. Tapi memang kita ni dah ditentukan duduk dekat atas muka bumi. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Carilah di atas muka bumi ni yang halal dan juga baik. Makanlah daripada halal yang baik di atas muka bumi. Fil ardi. Jangan minta, ya Allah bagilah aku makan seperti mana makanan orang di bulan. Pembongak. Ya. Baik. Sebab dia nak bagi faham tadi tu, kenapa segala makhluk yang disebut senarai sini, syurga, neraka, lauhul mahfuz, arash, kalam, kursi, roh dan beberapa lagi yang lain, dikira tidak hancur apabila ditiup pun sangka kala. Jawapan dia kenapa? Sebab Allah Ta'ala tak kehendak benda tu hancur. Sebab tu dia tak hancur. Tapi kalau Ta'ala kehendak benda tu hancur, hancur. Ya, jelas itu. Baik. Peringatan, segala jisim semua je binasa melainkan ni antaranya lagi. Ajibuz zanab. Ajibuz zanab tu apa? Tulang kecil sebesar biji sawi terletak di tungking manusia. Tu. Itulah benih anak Adam ketika dibangkitkan dari kubur kelak. Batu kalau kata kita pindahkan kubur lama, orang yang berpengalaman dia akan gali kubur tu waktu malam. Gali waktu malam. Tapi kita takut sah. Di kubur tu malam. Melainkan kalau kubur baru-baru tak apalah, kita boleh gali waktu siang, nampak lagi rangka dan sebagainya lagi. Tapi kalau kubur yang dah ratusan tahun, kalau katalah reput, segi adat dia reput, faham kebiasaan semua ni akan mereput, bukan kata manusia, apa sahaja pun. Makhluk yang bernyawa, tak kisahlah binatang ke, tumbuhan ke, dia akan reput. Dia akan kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami jadikan, pada tanah kami kembalikan.
dan dari tanah juga kamu akan kami keluarkan, bangkitkan nanti untuk ke padang mahsyar. Tu baik. Segi adat. Tapi kalau segi iman, ada tak walaupun dikuburkan dah ribuan tahun tapi tak hancur-hancur? Ada. Jasad pada nabi, jasad para syuhada. Tu disebut tu. Nombor 2, nombor 3 tu. Maka sekiranya katalah kita ni ditugaskan untuk nak gali kuburan yang dah ratusan tahun, nak pindah sebab jalan tu, tempat tu nak buat jalan highway ke pembangunan tak salah, jadi nak dipindahkan. Biasanya kalau kuburan lama ni akan digali waktu malam. Kenapa waktu malam? Bila gali pada adat dah sampai pada lahat yang biasa orang buat, maka pada ketika tu akan diambil lampu suluh. Mana yang kilau? Yang berkilau tu lah ajibun sanab, tulang sulbi dia tu. Maka diambil itu dipindahkan. Sebab angka dah habis hancur dah. Tak ada kesan apa dah. Habis macam mana nak alih? Tak ada kesan apa. Tapi situ ada kubur. Macam mana nak alih? Cari azbul sanab dia tu. Dia macam apa ni yang kita biasa tampak dekat lelangit tu, glowing in the dark. Tu. Dia macam tu lah cahaya dia. Dia bukannya cahaya macam lampu ni. Dia bukannya macam kita suluh cermin. Kita suluh cermin dia pantul. Ni tak. Macam bulan keluarkan cahaya ke matahari keluarkan cahaya? Matahari. Bulan dia pantulkan cahaya saya. Dia bukan bahasa sains dia panggil macam tu. Dia pantulkan cahaya, dia serap, kemudian dia dikeluarkan cahaya begitu je. Jadi bukanlah kita suluh tu jadi silau. Tu suluh tu nampak dia glowing je dah. Itulah dia. Itulah ajibun sanab tu. Tu. Sebesar biji sawi kecil je kan. Besar biji sawi, besar mana sangat. Yang tu Allah Ta'ala tak binasakan walaupun setelah ditiup sangkakala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tak nak binasakan. Jisim ataupun jasad sekalian Nabi dan juga jasad orang yang perang fisabilillah. Bukti dia dah berlaku pun. Tahun 2005 berlaku banjir dekat Uhud. Banjir di Uhud. Di tempat makam syuhada Uhud tu berlaku banjir. Jasad sahabat-sahabat yang dimakamkan tu terkeluar. Di Uhud berapa ramai sahabat yang syahid? Lebih daripada 40. Ada sebagai riwayat kata 70 yang syahid dalam peperangan Uhud. Baik. Ketika tu, maka dalam makam-makam syahadat tu, yang paling dikenali ada 3 orang. Pertama Sayyidina Hamzah. Kenapa? Kerana dada dia sobek. Kena robek dengan hindun. Itu dikenali. Dan menurut cerita daripada orang sana sendiri pun memang ada benda tu masuk dekat dalam akhbar pun ada masuk. Tapi tak adalah dia ambil gambar tu, dia cerita news dia tu je lah. Dia tak adalah paparkan gambar tu. Tapi siapa yang terlibat dengan situ tu pun yang dekat-dekat situ nampak jasad Sayyidina Hamzah tu, darah dia tu masih mengalir lagi. Padahal dah wafat, dah meninggal. Peristiwa perang Uhud ni zaman bila? Tahun 3 Hijrah. Apa lagi? Ingat dia elok. Bulan Syawal tahun 3 Hijrah. Itu peristiwa perang Uhud. Perang Badar bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Jadi Uhud ni setahun selepas Badar. Sebab punca perang Uhud, kafir Quraisy nak balas dendam pada orang Islam. Itu punca perang Uhud. Tak apa panjang pula cerita kat situ. Ini kita nak cerita syuhada fisabilillah ni tadi. Dia tidak akan hancur. Dan Nabi sendiri bagi tahu sebut bahawa Sayyidina Hamzah ni ialah sayyidus syuhada. Makna penghulu ataupun ketua. JKK lah lebih kurang. Tapi tinggi lagi sebenarnya, nak bagi faham je ni. Ketua pada sekalian orang yang mati syahid. Mana semua orang yang mati syahid nanti akan masuk syurga. Siapa yang lead? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah yang akan lead masuk ke dalam syurga, langkah ke dalam syurga. Sayyidina Hamzah yang akan lead. Dikenali. Yang kedua Mus'ab bin Umair. Macam mana nak kenal dia punya jasad tu? Sebab dia punya kain kapan tak cukup. Kain itu bila dia tarik ke kepala, kaki tu buka. Tarik tutup badan, kepala tu buka. Sayyidina Mus'ab bin Umair. Yang ketiga tu kami lupa. Ada 3 orang. Memang dikenali. Dia kisah dia. Jasad dia tu dikenali. Jadi dimakamkan semula lah.
makan dengan sempurna. Itu kita tengok makan Uhud sekarang ni. Tu. Dan bau dia tu bauan syurga, masya-Allah, harum. Tak ada minyak wangi yang sewangi macam tu. Bubuhlah minyak wangi apa sekalipun. Walau yang dia punya 10 ml harga dalam 10 juta sekalipun, mempunyai mahal tu, takkan menandingi bau miskun, bau kasturi yang dari syurga tu, yang Allah Ta'ala kurniakan ke atas jasad para syuhada tu. Takkan menandingi. Malah bau wangi tu dia tembus batu, simil lah berapa tebal sekalipun, kekal bau wangi tu masih tembus. Kita masih boleh tercium bau tu. Itu berlaku kepada orang yang jihad fisabilillah. Kita boleh dapat tak gagak macam tu? Boleh. Nabi sebut apa? Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dua hadis tu. Hadis tu saling berkait tu. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia untuk menuntut ilmu, maka dia tu fi sabilillah. Dia keluar di jalan Allah sampailah dia pulang ke rumah. Mana sekiranya katalah takdir Allah Ta'ala kita mati dalam kelas ni, ataupun mana-mana kelas kita sedang belajar, maka mati tu dia panggil mati syahid. Tapi taklah syahid perang. Dia bukan syahid perang lah, tapi pahalanya tu ialah pahala syahid. Dan janji dalam hadis yang kedua tu pula, barang siapa yang menempuh jalan untuk pergi menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan jalan dia untuk masuk dalam syurga. Tu. Sebab tu kena tuntut ilmu. Sebab kita nak pergi suruhan jihad lawan dengan orang kafir, kita belum lagi. Melainkan kalau kata geng-geng TDM mungkin lah. Kita ni yang orang awam ni, civilian ni kan, kita tak tentu lagi. Jadi nak dapat syahid yang mudah macam mana? Tuntut ilmu. Biar mati dalam menuntut ilmu. Itu. Masya-Allah. Jadi istiqamahlah sesama tuan-tuan, insya-Allah. Oleh itu nyatalah perkara yang diiktibarkan permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada 3 bahagian. Tiada permulaan dan tiada kesudahan. Ini hanyalah zat Allah dan juga sifat-sifatnya. Ada permulaan tapi tiada kesudahan, makna tak binasa lah ni. Iaitu contohnya syurga, neraka dan sebagainya yang kita sebut tadi. Dan ada permulaan dan ada binasanya, ada kesudahan. Itu kita dan makhluk-makhluk yang lain, sekalian makhluk yang lain, selain daripada 10 perkara tersebut yang disebut di atas tadi. 10 ni tuan-tuan nak cari kat dalam mana? Boleh buka rujukan dia dekat dalam kitab Matan Jauharatut Tauhid. Dalam tu ada disenaraikan 10 tu. Cuki ke balik. Syurga, neraka, Lahul Mahfuz, Arash, Kalam, Kursi, Ruh. 7. Dan Ajibuz Zanab, jisim para nabi, jisim para syuhada. 10 ni dia tak hancur. Dia tak hancur. Mana dalil dah? Setiap satu tu ada dalil dalam Quran ataupun dalam hadis. Setiap satu tu ada disebut dalam Quran, ada disebut dalam hadis. Contohnya kalau syurga, kan apabila ayat syurga dengan ayat yang berkenaan dengan neraka, kan akan ada sebut khalidina fiha abada. Perkataan abada tu yang menjadi dalil bahawa syurga dan neraka ni kekal. Sebab apa? Penghuni dia akan menghuni syurga dan neraka tu kekal. Takkanlah penghuni kekal tapi tempat tak kekal. Kan mustahil. Sebab tu tempat pun kekal. Tempat pun kekal. Ini dipanggil, kalau kaedah dipanggil mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Walaupun ayat tu tadi dia cerita pasal penghuni syurga, penghuni neraka, yang mana mereka kekal di dalam syurga dan dalam neraka. Dia cerita pasal penghuni dia. Tapi mafhum yang selari, muwafaqah ni maknanya yang selari, kefahaman yang selari, yang selaras dengan tu tadi, ialah tempat tu pun akan jadi kekal, iaitu syurga tu sendiri dan neraka tu sendiri. Itu dalil tuan-tuan. Yang lain tu banyak lagi lah dalil-dalil yang lain. Setiap satu tu ada dalil dia satu persatu. Dalam Matan Jauharatut Tauhid dan juga syarah dia tu
ada disyarahkan, ada dibahaskan detail lagi. Tu tuan-tuan kalau balik ada kitab tu sebagainya boleh rujuk. Boleh rujuk. Sama ada Jawi ke Rumi ke boleh rujuk kitab tersebut. Ada sampai satu tahap kenaan dengan yang bab beriman kepada hari kiamat. Dia dalam bab tu, bab beriman pada hari kiamat, dia ada bahas. Ada yang hancur, ada yang tak hancur. Apa tak hancur? 10. Kenapa? Ada dalil dia. Wallahu ta'ala alam. Ada apa soalan tuan-tuan? Ngantuk dah kau? Suasana syahdu malam ni kan, insya-Allah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi pada kitab yang kedua, kitab Matan Safinatun Najah dulu, kitab fiqh dulu. Kitab fiqh dulu. Kita masuk mana gitu? 23. Surat 23. Betul? Berkenaan dengan haid. Itu kita tak ramai kan? Kita dah mukadimah haid tu. 22, masih 22 lagi. Baik. Dalam perbahasan berkenaan dengan bab haid ni, kata pengarang rahimahullahu taala, ni kita baca balik semula sebab hari tu ramai tak dapat hadir kan? Baik. Kata pengarang rahimahullahu taala, faslun, dalam kitab Matan Safinatun Najah ni sampai kepada fasal yang membicarakan berkenaan dengan haid, darah haid. Aqalul haidhi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittatun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wa ghalibuhu 24 yauman aw 23 yauman wala hadda li aktsarihi. Aqallun nifasi majjatun wa ghalibuhu 40 yauman wa aktsaruhu 60 yauman. Faham? Tak faham kita baca terjemah. Kata pengarang, bermula sekurang-kurang haid tu sehari semalam. Baik, apa haid ni? Haid tu apa? Darah apa? Darah kotor, darah memang kotor. Darah luka pun kotor. Bukan kata darah haid saja kotor, segala jenis darah semuanya kotor. Sebab tu Allah Ta'ala haramkan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu untuk makan segala jenis bangkai dan segala jenis darah dan segala jenis babi. Babi pun banyak jenis tuan-tuan. Segala jenis babi. Termasuk juga yang peranakan daripada babi. Contoh, babi dikacut dengan kambing jadi babing. Yang babing tu haram tak kita makan? Haram. Sebab dia ikut salah satu daripada yang tadi. Tak mau faham panjang lah tu. Boleh faham lah kan? Dia faham lah tu. Baik. Maka darah ni, darah haid ni apa dia? Ialah sejenis darah. Ini takrif dia. Sejenis darah tabi'i. Tabi'i ni makna benda kebiasaan. Darah kebiasaan. Darah yang Allah Ta'ala takdirkan. Boleh tulislah takrif tu. Yang keluar daripada dalam rahim perempuan. Yang keluar daripada dalam rahim seorang perempuan. Maka orang lelaki tak adalah keluar darah haid ni. Mintalah 10 kali mati, 10 kali hidup sekalipun takkan keluar darah haid ni. Melainkan Allah Ta'ala yang takdirkan keluar. Tapi pada adat memang takkan. Pada kebiasaan maksud itu memang tidak akan berlaku pada orang lelaki. Keluar daripada dalam rahim seorang perempuan. Dalam keadaan sihat, bukan disebabkan beranak, pada tempohnya yang tertentu. Itu takrif darah haid. Darah yang keluar dari darah kebiasaan, mana darah yang Allah Ta'ala takdirkan tu, mana kebiasaan tu, yang keluar daripada dalam rahim seorang perempuan, bukan disebabkan penyakit dan bukan juga dengan sebab beranak, dan keluar pada tempohnya yang tertentu. Makna dia ada tempoh dia.
Kurang tempoh maka dia bukan haid, lebih tempoh dia bukan haid. Confirm. Apa tempoh dia tu? Baru kita masuk tempoh ni. Baru kita masuk buat tempoh ni. Tapi sebelum masuk buat tempoh, berapa warna darah haid ni? Berapa warna darah haid? Ada 5 warna darah yang dikira sebagai darah haid menurut mazhab kita Syafi'i. Ada 5 ya. Apa dia? Kita susun ikut yang paling kuat. Pertama, hitam. Hitam / berjalur hitam. Itu dia selari tu, dia satu tahap. Hitam ataupun yang berjalur hitam. Jalur hitam maksud apa? Darah tu merah, tapi dia ada jalur-jalur hitam, ataupun bergelung hitam. Ataupun bertumpuk-tumpuk hitam dalam yang merah tu, darah merah tu. Kalau dikumpulkan darah tu, darah merah, ada bertumpuk-tumpuk hitam kat situ. Macam polkadot lah pula, contoh. Tak tahulah bentuk macam mana buat contoh ni. Nak senang bagi faham. Contoh kan. Maka itu dikira hitam, walaupun base dia merah. Base dia merah, tapi dia sebab ada gelung, ada jalur ataupun ada dot-dot hitam di situ, maka itu dikira hukum hitam. Kekuatan dia. Tapi taklah semesti mana hitam yang sempurna. Hitam sempurna lebih kuat lagi. Macam itulah cerita dia. Boleh? Jelas Baik. Yang kedua, merah. Begitu jugalah yang berjalur-jalur merah. Ketiga, coklat. Coklat ni bukan makna coklat warna coklat Cadbury tu. Cari pula ustaz, tak ada pun keluar warna coklat Cadbury. Jangan warna coklat Cadbury. Maksud coklat tu apa? Merah yang pudar. Bahasa New Zealand dipanggil merah lobam. Dia merah, tapi merah yang pudar. Dia bukan merah yang pekat. Kalau merah yang pekat, itu merah nombor 2 tu tadi. Merah warna merah kan, merah hati tu. Itu warna nombor 2 tadi. Yang nombor 3 ni merah yang pudar. Bahasa Arab dipanggil ashqar ataupun syukrah. Shin qaf ra ta marbutah, syukrah, ashqar. Bukan kaf kalau kaf dia jadi terima kasih. Syukrah ni makna terima kasih. Syukrah qaf dengan qaf, itu makna dia coklat. Bahasa mudah kita faham coklat lah. Ataupun yang bintik atau jalur coklat, sama lah tu. Kemudian yang keempat, kuning. Yang kelima, keruh ni ataupun warna perang. Kan biasa kita luka kan, bila dah dekat-dekat nak sembuh tu, ataupun kadang-kadang bila dah hilang dah darah yang warna merah kan, bila kita basuh kita pun sebagainya kan, basuh, dia berlaku blood clotting, dia jadi ni kan, dia jadi terkumpul gitu. Kita buang yang warna merah, nanti akan ada keluar cecair. Biasa tak cecair tu? Kalau kita lap sapu pakai tisu ataupun sapu pakai kapas, dekat tisu atau kapas tu dia akan melekat warna perang, keperang-perangan warna dia, betul tak? Warna dia macam warna karat tadi lebih kurang. Sebab itulah maksud dia yang warna perang tu. Nak buat contoh lah ni. Kalau nak faham lagi, balikkan luka dengan tangan dia, tengok. Nak kenal lah, kau nak kenal sungguh. Tu. Jangan buat lah, buat contoh ini. Baik. Itu warna. Itu susunan ikut mana paling kuat dengan kepada yang paling lemah. Benda ni dia akan guna nanti dalam bab istihadah. Simpan dulu, saya siap. Okey, baik. Sekurang-kurang tempoh darah haid ni berapa lama? Sehari semalam. Sehari semalam ni dikira dengan cara jam, iaitu kiraan 24 jam. Ni yang ibu-ibu yang muslimat kena dengar sungguh-sungguh. Yang muslimin pun kena dengar juga. Sebab bila orang rumah kita ataupun anak kita yang perempuan, dia bingung, dia tak tentu macam mana nak hukum, jadi dia akan tanya kepada bapak dia. Kalau bapak tak dapat jawab, kan malu situ. Nak tanya pada ustazah, Allah segannya lah. Tapi nak tak nak terpaksa tanya juga. Kalau tak hukum tu kita tak tahu. Jadi kena tanya juga. Jadi kalau kata dah belajar, kan senang. Cuma mungkin nak kepastian sahaja. Tu bolehlah kita tanya. Baik.
Sekurang-kurang haid tu sehari semalam. Sehari semalam tu macam mana nak dapat? 24 jam. Dia ada dua situasi. Sehari semalam ni nak dapat dia ada dua situasi. Ada orang yang dapat sehari semalam tu secara berterusan, makna tak putus. Darah tu keluar. Kalau dia cek setiap jam dia cek, dia tengok sama ada panty liner dah, ataupun dia tengok pada, dia ambil kapas, dia masukkan dekat dalam farah dia keluarkan. Setiap jam dia cek memang ada darah, maka cukup sehari semalam. Selama 24 jam ada darah, setiap jam dia cek ada darah. Ini dia panggil tak putus. Itu situasi pertama. Situasi kedua, dapat 24 jam tapi dengan cara putus-putus. Dapat dengan cara putus-putus. Contoh putus-putus tu macam mana? Keluar darah dalam masa 5 hari. Tapi setiap hari hanya keluar 5 jam. Dia keluar sikit-sikit. Keluar pagi 5 jam, dalam pukul 8 sampai tengah hari sikit, lepas tu berhenti. Besok keluar balik. Masa yang berhenti tu nak hukum apa? Bila cukup 5 hari, setiap hari keluar 5 jam, dia catat darah tu keluar 5 jam, lepas tu berhenti. Lepas tu besok keluar lagi, dia catat lagi, tu berhenti. Catat. Sampai 5 hari, 5 kali 5 berapa? 25 jam. Maka hari yang kelima tu barulah dia tahu yang semua tu sebenarnya haid dari hari pertama lagi. Tapi adakah dia dah tahu dah memang dia akan dapat pada hari kelima? Belum tentu lagi. Betul tak? Bila keluar hari yang pertama tadi, dia tahukah hari kelima nanti cukup? Tak tentu. Bila dia tahu yang betul-betul dia dah cukup dapat 24 jam ataupun lebih? Apabila hari yang kelima. Itu pun apabila ditambahkan dari hari pertama, hari kedua sampai hari kelima. Barulah dia tahu semua tu tadi sebenar-benarnya hukum haid. Ini dipanggil haid yang putus-putus. Dengan syarat nak dapatkan tu tadi mestilah sebelum hari 15. Sebab maksimum paling lama darah haid ni ialah 15 hari 15 malam. Ustaz sebelah tu, tengok situ. Maksimum dia 15 hari 15 malam. Kalaulah darah tu keluar 15 hari tapi setiap hari keluar sejam, maka bila dicampur ke 15 hari tu tadi, darah-darah semua tu yang sejam tadi, maka berlaku tak 24 jam? Tak cukup. Hari ke-16 confirm dah istihadah. Hari ke-16 confirm istihadah sebab dia terlebih. Bila dia lebih maka dia bukan haid, sebab dia dah terlebih. Paling banyak 15. Boleh faham tak ni? Sampai sekat ni boleh faham lagi tak faham kat tangan awak, Ustaz ulang balik. Saya ulang balik. Jadi nak dapatkan 24 jam ni, sehari semalam ni dia ada dua situasi. Tengok kita duduk situasi mana. Perempuan kena pastikan duduk situasi mana. Situasi yang keluar normal biasa, tak ada putus, sehari tu dapat dah. Ataupun kena beberapa hari baru boleh dapat 24 jam. Kalau sekiranya katalah keluar 15 hari tu tadi, setiap hari keluar sejam, maka sampai hari ke-15 adakah cukup 24 jam? Tidak. Maka semua tu istihadah. Tapi berapa ramai orang tak solat waktu tu? Sebab dia sangka asal darah je tu haid. Salah. Orang yang belajar bab haid ni, apabila keluar darah, betul dia tak solat, tapi belum tentu lagi darah tu boleh hukum haid. Sehinggalah cukup syarat haid baru boleh dihukum haid. Baru boleh dihukum haid. Begitu juga nifas, nanti kita tengok nifas. Begitu juga istihadah. Apabila cukup syarat baru boleh dikatakan darah itu darah haid. Tapi pada hukum apabila darah tu keluar, maka orang perempuan tak boleh solat ketika tu. Ketika darah tu keluar, tapi darah tu berhenti. Katalah keluar 5 jam tadi, lepas tu berhenti. Maka yang solat tu sehingga nak keluar besok baru keluar balik. Maka yang solat petang sampai malam tadi wajib tak dia kena solat? Wajib dia kena solat. Tapi darah tu dia kena simpan, dia kena catat. Sebab mungkin boleh jadi besok atau lusa baru keluar, ataupun tulat baru keluar. Yang penting sebelum 15. Maka dia kena tambah.
Sebelum cukup 15 dah dapat 24 jam, maka semua tu haid. Habis dia dah solat tadi, tak apalah. Kalau dia dah puasa Ramadan, itu je yang kena ganti balik. Tadi dah puasa Ustaz. Betul dah puasa. Tapi sebenarnya hari yang kita puasa tu, rupanya selepas tu baru tahu yang tu sebenarnya haid. Cuma dia panggil haid tak turun darah. Istilah dalam bahasa Arab dia panggil naqaq. Naqaq ni alang-alang kami sebut sekali lah ni, naqaq. Naqaq ni makna dia apa? Putus di tengah jalan. Macam tu. Tapi diapit oleh dua darah yang mana kedua-dua hukum haid. Itu dia panggil naqaq. Contoh, keluar hari pertama, hari kedua, dua-dua ni dah cukup dah 24 jam, katalah 48 jam. Hari ketiga tak ada darah. Dia pun mandi wajib, dah berhenti kan? Dia berhenti saja mandi wajib tau. Jangan berhenti, berhenti tak apa, tunggu 15. Tak boleh. Yang kena tunggu 15 tu kalau itu first time keluar darah. Budak umur 9 tahun, umur 10 tahun je tu. Budak perempuan yang awal-awal dia keluar darah tu. Tapi kalau dah mak budak umur 20-30, takkan nak tunggu lagi 15 juga. Tak apa, kena tunggu 15. Salah, tu tak betul. Boleh faham tak ni? Sampai sekarang ni boleh faham lagi ni? Ada soalan tanya, angkat tangan tanya. Okey, baik. Jadi sekali lagi kita sebut naqaq ni, contoh 2 hari keluar darah, cukuplah, katalah kita kata cukup 24 jam. 2 hari ni tadi 48 jam. Mana normal lah tu. Hari ketiga berhenti. Apa nak buat? Dah dicek, macam mana nak tahu dah berhenti darah tu? Macam mana nak tahu? Sayyidatina Aisyah dah ajar dah cara dah. Cara dia ialah masukkan kapas. Kalau kita sekarang ni putih kapas lah. Kalau zaman dulu tak adalah macam putih kapas macam ni. Macam kita zaman kita ni. Masukkan kapas ke dalam faraj, kemudian keluarkan. Ada darah tak dekat kapas tu? Darah ni tak kisah salah satu daripada 5 yang kita sebut tadi. Kalau ada kesan darah, maka masih lagi ada darah. Cuma darah tu je tak menitik keluar. Dia masih di dalam. Masih dikira ada haid lagi tu. Tapi bila dia masuk kan, keluar tengok seperti mana masuk, seperti itu juga keluar. Mana putih-putih juga. Mana dah bersih dah. Bila dah bersih, wajib mandi. Kalau ketika tu waktu solat. Tu. Jelas kan? Orang perempuan nampak kan? Kena solat. Dah solat dah Ustaz 2 hari. Mana hari ketiga, hari keempat tak keluar darah. Dah solat dah 2 hari, elok dah. Kalau Ramadan dah puasa Ramadan dah waktu tu, 2 hari tu. Hari kelima keluar balik semula darah. Hari kelima, walaupun dia keluar setitis, tetap dikira haid. Kenapa? Sebab masih dalam 15 hari. Dan hari pertama, hari kedua tadi dah cukup 24 jam. Dia bukannya mesti darah yang hari tu kena cukup 24 jam. Bukan. Dia boleh digabung. Dia boleh digabung. Selagi mana tak lebih 15. Dia boleh digabung. Maka kalau gabung hari pertama, hari kedua 48 jam. Hari ke-3, 4 tak ada darah. Hari kelima keluar darah 1 jam. Jadi dia stay jadi 49 jam. Tahu tak? Lebih lagi 24 jam. Maka hari kelima tu dikira sebagai haid. Baik. Bila dah diapit begitu, 1, 2 haid, 3, 4 tak ada darah. Hari kelima haid. Tuan-tuan boleh bayang masalah tak ni? Boleh nampak lagi? Masih di sini? Ya? Maka hari yang ketiga, hari keempat tu nak kira hukum apa? Apabila dah keluar darah pada hari kelima, maka dikiralah hari ketiga dan hari keempat itu sebagai darah haid juga. Hukum haid, tapi haid yang tak turun darah, itu dipanggil sebagai naqaq. Boleh faham? Sampai setakat ni? Okey, kita kena tulis jugalah. Nampak macam blue pandang tadi. Ustaz ni kan dah lah apa aku buka kiuk ni. Cerita pula bab darah ni, pening. Kayak gini. Kita buat kalender, buat tarikh 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Contohlah 10 hari dulu, ambil 10 hari dulu. Okay. Kita cerita tadi, hari pertama keluar darah, hari kedua keluar darah, 3 tidak, 4 tidak, 5 keluar. Nak istilah nakak tadi. Jadi 1, 2 ni kita anggaplah kata dah cukup 24 jam kat sini. Mungkin lebih lagi, mungkin lebih. Baik. 3, 4 tak keluar darah, maka dia dah mandi dah, dia dah solat, dia dah puasa dekat sini. Kalau kata ni puasa Ramadan, dia dah puasa 2 hari ni. Tiba hari kelima keluar darah. Maka apa dia nak kena buat? Bila keluar darah, berhenti ya, tak adalah. Puasa batal. Solat tak je. Sebab dah ada darah. Ada benda yang menghalang. Darah tu tadi. Darah tu apa nak hukum? Baru nak hukum tengok sini tadi. Oh, ni tadi dah haid. Jadi ni pun jadi haid. Sebab apa? Dia belum lepas daripada 15. Jadi ini haid. Jadi yang ni dihukum haid juga. Sebab kaedah mazhab kita Syafi'i, an-naqa'u baina dammaini kadami mutawaliyah. Suci antara 2 darah yang mengapit ni, maka dia pun berhukum seperti mana hukum darah. Haid juga. Macam apa implikasi dia? Kalau dia dah solat, tak apalah. Tapi kalau dia dah puasa 2 hari ni tadi, nanti bila habis bulan Ramadan dia kena ganti juga ni sekali. Dia stay kena ganti. Tapi praktikal dia yang berlaku memang dia dah puasa dah. Betul lah, sebab dia puasa tu atas kata suci. Tak ada darah, betul lah, sebab tu dia puasa. Tapi rupanya lepas tu ada lagi darah. Maka yang ni tadi dia jadi hukum haid. Dia berhukum dengan hukum haid. Bila berhukum dengan hukum haid, maka puasa tu sebenarnya tidak diterima, tidak sah lah maksud dia tu. Jadi dia kena diganti semula. Itu menurut pada mazhab kita Syafi'i. Mazhab lain lagi berbahasa. Kita tak bahas sini. Sebab kita buka kitab mazhab Syafi'i. Tak perlu. Salat tak perlu. Puasa saja. Sebab Sayyidina Aisyah kata apa? Kami ni pada zaman Nabi, orang perempuan, cerita orang perempuan ni, hanya menggantikan puasa, tidak menggantikan solat. Ni kalau cerita haid ni. Orang perempuan yang haid ni pada zaman Nabi, Sayyidina Aisyah beritahu, hanya menggantikan puasa, tidak menggantikan solat. Maksud dia apa? Bila dia tengah haid tu memang dia tak solat, jadi dia tak perlu ganti. Itu yang ada keluar istilah orang Melayu kata jadi ABC tu, Allah bagi cuti. Tapi nak kena faham juga, cuti yang dibagi itu mesti ikut kelulusan. Kena cukup syarat pun lulus cuti. Bukan cuti itu ikut kat cara kita. Tengok dah darah, cuti dah. Nak boleh. Tengok betul. Sebab tu darah yang keluar belum semesti lagi dihukum sebagai haid, melainkan cukup syarat. Apa syarat haid? Apa syarat darah tu dihukum sebagai darah haid? Dia dah bergerak ni jadi panas balik. Tu kan sejuk balik, tak apalah, alhamdulillah. Baik. Jangan ada tidur sudahlah ya. Jangan ada tidur sudah. Baik. Ada nak tanya boleh tanya. Apa syarat haid? 5. Pertama, mestilah darah tersebut keluar setelah orang perempuan tu cukup umur 9 tahun ke atas. 9 tahun Qamariah ke atas. Jadi akronim dia yang pertama ni kita sebut umur. Syarat pertama ni umur. Umur dia mesti 9 tahun Qamariah ya. Mengikut tahun Islam, bulan Islam, bulan Qamariah. Bulan hijrah. Bulan Islam kan orang kata bulan Masihi tu bukan Islam pula. Tak betul. Tuan-tuan, tahun Masihi sebenarnya ialah tahun Islam. Kenapa? Kejap lagi kita bahas. Kalau ada masalah, ingatkan saya lah. Kalau tak ingatkan, berlalu macam tu je. Kalender hijrah memang kalender Islam. Tak ada orang nafikan. Tapi kalender Masihi, kalender Islam tak? Ya, kalender Islam. Ya Ustaz, bukan kita ikut Julian ke Ustaz? Sebelum ni Gregorian kan? Gregory. Nak sebut pun susah. Boleh lidah. Okey baik. Itu kita bahas sekejap lagi lah. Syarat haid dulu. Yang nombor 2, syarat haid ni
Yang pertama tadi 9 tahun hijrah, 9 tahun hijrah. 9 tahun Qamariah, ikut bulan Qamariah. Baik. Sekiralah orang perempuan, budak perempuan tu tadi memang dia baru darjah 2. Tapi bila dia cek dia punya tarikh lahir ikut tahun hijrah, rupanya dah 9 tahun. Keluar darah, maka darah tu hukum darah apa? Darah haid. Dan ke atas, kalau dah umur dia 29 tahun, 30 tahun, confirm lah, takkan nak tanya lagi. Baik. 2. Yang kedua, mestilah cukup sekurang-kurang dah sehari semalam. Yang kita sebut tadi. Mesti cukup 24 jam. Nak dapat 24 jam tu dua situasi. Ada yang berterusan, ada yang putus-putus. Yang putus-putus kena pastikan tidak melebihi 15. Dalam tempoh 15 tu ada dapat 24 jam apabila ditambah-tambah. Maka haid lah tu. Tapi kalau dalam 15 tu ditambah-tambah pun tak cukup juga 24 jam, maka semua tu istihadah. Sebab apa? Tidak menepati syarat yang nombor 2 ni, iaitu tidak cukup sekurang-kurang tempoh sehari semalam, itu 24 jam. Baik. Yang ketiga, syarat ketiga apa dia? Tidak melebihi 15 hari. Darah tu tak lebih dari 15 hari dari hari pertama dia keluar. 15 hari dari hari pertama dia keluar. Tak semesti awal bulan. Kadang-kadang orang keluar tengah bulan, kadang hujung bulan. Kadang-kadang hujung bulan dia termasuk pada awal bulan depan. Dia bukan kira begitu. Dia kira 15 hari itu dari hari pertama darah tu keluar. Jelas dia bukan kalender tu kita jadi catat je lah, jadi catatan je lah. Dia tak semesti 20 hari bulan mesti keluar dah. Kena bulan depan tak keluar. Berkelintau cari satu labuan. Darah aku tak keluar. Sudah. Okey, baik. Faham tak tu kelintau tu? Kelintau tu mana apa ni? Macam mana nak bahas Haji? Kelintau tu mana muna mandi berpusing-pusing pening. Bukan. Itu makna kelintau. Ambil satu Sarawah Lughawiyah. Ni jilid 9 punya. Baik. Yang ketiga, yang keempat, cukup suci sekurang-kurangnya 15 hari. Itu ada sebut situ. Aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Sekurang-kurang suci antara haid yang period yang pertama nak pergi period yang kedua, mana fasa 1, fasa 2. Nak tukar fasa ni, tengah-tengah tu mestilah suci sekurang-kurang 15 hari. Mesti suci dia sekurang-kurang 15 hari. Kalaulah patutnya masih suci lagi tapi dah keluar darah, maka automatik syarat nombor 4 ni tidak ditepati. Bila syarat nombor 4 ni tidak ditepati, maka darah tu bukan darah haid. Clear? Darah yang baru atau yang sebelumnya? Darah yang baru. Kita buat contoh. Takut tak clear. Kita buat contoh. Baik, kita tengok contoh. Satu. Ni kita punya jadual tadi kan? Okey, Okey, baik. Tengok ni berapa? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, baik. Yang kita nak kata sekurang-kurang suci tu macam mana? Kita katalah contoh. Seorang perempuan ni dia keluar darah dia 7 hari. Normal lah, biasa. Lepas tu berhenti. Baik hari 21 ni keluar balik. Apa hukum darah ni? Bukan haid, makna dia istihadah. Itu istilah dia.
Istihadah tu darah yang bukan darah haid, bukan darah nifas. Istihadah wajib solat, kena solat, tapi dia kena berwuduk setiap kali masuk waktu. Sebab dia sakit, dia tengah sakit. Dia daimul hadas, darah tu ada keluar, tapi dia kena solat juga. Tu. Baik. Itu kita bahas kejap lagi. Maka hari yang ke-21 ni keluar darah. Tengok, suci dia dah cukup ke belum? Belum, suci dia baru 13. Maka darah ni, darah yang hari yang ke-21, ini bukan darah haid. Sebab apa? Dia tidak menepati syarat nombor 4 tadi. Dia mesti suci sekurang-kurang tengah-tengah ni nak pergi yang akan datang, darah yang akan datang ni ialah 15 hari. Katalah takdir Allah Ta'ala dia keluar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 7 hari juga. 7 hari keluar. Kita tengok ni dah ada 13 hari suci, betul? Betul tak? Maka perlu berapa hari lagi nak cukup 15? 2. Maka 2 hari ni istihadah. Dia panggil al-istihadatu takmiliyatul lituhri. Istihadah yang mencukupkan tempoh suci. Maka yang ni 23 dan soal ni ialah haid yang baru. Haid yang baru. Itu pun sekiranya cukup syarat yang nombor 2 tadi, iaitu sehari semalam. Itu dia tengok gitu juga balik semula. Jelas? Cuma orang perempuan ni satu peringatan. Apa benda yang dia nak kena ingat apabila darah tu keluar? Pertama, dia kena catat. Walaupun normal Ustaz, tak bercatat lah. Apa yang nak dicatat? Pertama, tempoh berapa jam keluar pada hari tersebut, kena catat. Yang kedua, warna dia. Sebab boleh jadi campur-campur. Boleh jadi hari ni hitam, besok jadi merah. Kedua, warna. Yang ketiga, sifat dia, iaitu bau dia ataupun bentuk dia. Ada yang cair, ada yang ketul. Tu kena catat. Berapa tadi tu? 4. Yang kena catat betul. Berapa jam darah tu keluar. Harian lah ni, harian. Ni orang perempuan Yang kedua, dia punya warna dia. Kemudian bau dia. Kemudian sifat dia, bentuk dia tu. Bentuk dia tu ketul ke, cair macam tu je ke, catat. Kenapa benda tu penting? Normal okey lah. Takdir Allah Ta'ala 1 bulan nanti keluar darah, 30 hari keluar darah secara berterusan. Kalau tak biasa mencatat, maka yang kena darah yang keluar sebulan ni dia tak catat satu-satu. Lepas tu dia datang jumpa Ustaz, saya keluar darah 30 hari. Kita pun tanya, apa warna? Entah. Apa bau? Entah. Macam mana bentuk? Entah. Berapa jam keluar? Entah. Jadi Ustaz pun jawab, entah dan pun tak tahu. Itulah jawapan. Macam mana kita nak bagi hukum? Sebab empunya diri tu sendiri yang tahu. Macam mana warna darah dia, macam mana berapa jam keluar, macam mana sifat dia sebagainya. Betul ke tidak? Sebab sifat, warna, bentuk sebagainya yang kita sebut tu tadi, jam yang keluar tu, itu menentukan hukum sekiranya berlaku kebingungan. Kebingungan ni biasa berlaku bila? Apabila darah terlebih 15. Dia akan jadi bingung. Tu yang berkelitau tadi tu. Macam hukum ni, aku nak solat ni, darah keluar ni, puasa ni, darah keluar ni. Tak ni, sudah. Itu kalau dia dah biasa kan mencatat. Jadi dia dah ada catatan diary di sini. Sebab setiap orang perempuan dia takkan sama. Takkan sama masalah. Asas samalah, asas teori ni sama. Tapi yang benda praktikal betul-betul berlaku pada setiap orang tak sama. Kalau kata, aku 7 hari juga, engkau 7 hari juga, tetap tak sama. Ni 7 hari awal bulan, tu mungkin tengah bulan, ni mungkin cepat sehari, tu mungkin lambat sehari. Dia tetap takkan sama. Setiap orang takkan sama. Jadi masing-masing ada dia punya permasalahan masing-masing. Jadi kena catat. Bila dah ada catatan tu lengkap macam tu kan, detail. Kalau detail lagi bagus, sangat bagus. Bila dia berlaku masalah, ragulah, tak tahulah hukum macam mana.
Dia tanya pada ustaz, dia tanya pada ustaz, dia tunjuk dia punya catatan dia. Senang nak hukum tuan-tuan. Kita pun tengok berdasarkan catat dia tu berapa jam keluar ni. Kita yang ni head, yang ni head ni tuan. Ni puan, yang ni head. Yang ni semua, yang lain ni semua istihadah. Senang sebab kita nak tahu dia punya sifat syarat semua cukup. Semua lengkap, dia catat betul. Cuma dia tak tahu nak hukumnya benda tu. Senanglah. Barang dah ada. Tinggal nak pasang je. Macam tu lah cerita dia tu. Okay. Baik. Ini kita sebut tadi. Yang ni istihadah yang melengkapkan suci. Jadi dia lengkap suci 15, maka baki yang lagi ada darah ni lagi, ini dikira sebagai darah haid yang baru, period yang baru. Jadi orang perempuan dalam 1 bulan boleh tak jadi 2 kali di period? Boleh tak? Boleh. 3 kali boleh tak? Boleh 3 kali. Boleh. Kalau yang pertama tu sehari, lepas tu suci 15, tu keluar balik, tu suci balik, tu keluar balik. Kalau 1 bulan ambil 31 hari. Kalau dia kira atas kelana masih, boleh. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Apa kata tak boleh? Tapi jarang sangatlah benda tu berlaku macam tu. Biasanya 1 bulan sekali, itu normal. Kalau paling penting ni pun sebulan 2 kali. Awal bulan, ujung bulan. Begitu. Tapi kalau dia biasa keluar tengah bulan, memang dia takkan berlakulah 2 kali. Biasa dia sekali je. Tengah bulan, bulan depan tengah bulan lagi, bulan depan tengah bulan lagi, macam tu. Itu normal. Kalau berlaku yang tak normal, itu yang nak kena tahu, nak kena catat lengkap tu. Baik. Syarat yang kelima haid apa dia? Tadi kita bersyarat 4 kan? Yang kelima, ni insya-Allah. Lepas tu kita buka soalan. Syarat yang kelima apa dia? Darah tu keluar bukan dengan sebab beranak. Sebab darah yang keluar sebab beranak itu nifas. Itu bukan haid. Itu nifas. Nifas dia bukan tempoh dia 15 maksimum. Nifas tempoh maksimum dia 60. Ada sebut situ. Wa aksaruhu sittuna yauman. Dan paling banyak nifas ni 60 hari. Pantang Melayu 44. Betul tak kata salah, betul. Pantang tu betul sebab dia ambil 44 tu, 40 atau 44 tu, itu ghalib, kebiasaan nifas. Tapi bukanlah pantang cara orang Melayu tu mesti jadi wajib 40. Kalau darah tu keluar 41 hari, itu bukan haid. Minta maaf, itu bukan nifas, dia kata. Habis tu darah apa? Itu darah haid yang baru. Kan bingung. Macam mana pula nak kata haid yang baru pula? Tak ada suci pun. Secara automatik dia tu. Tu yang kata tu jahil murakkab. Sudahlah tak tahu. Dan dia pun buat-buat tahu pula. Dan dia pun tak tahu apa dia tak tahu. Itu jadi masalah tu. Sebab berlaku tuan-tuan. Berlaku di Labuan ni, tak ejek jauh, di Labuan ni pernah berlaku. Ada seorang ibu ni, dia melahirkan anak nombor 2. Tapi berlaku darah dia tu keluar tak sampai 40. Sebulan ni 30 hari. 32 hari. Bukan macam itulah, sebulan je lah. Kita ambil sebulan, 30 hari lebih kurang. Lepas tu darah tu berhenti. Berhenti seminggu, 7 hari. 7 ke 9 hari, macam itulah bukan. Tapi yang penting tak lebih 10 hari. Lepas tu keluar balik darah. Kita katalah 30 hari darah, berhenti 10 hari, 40 kan. Lepas tu hari ke-41 daripada mula-mula keluar beranak tu tadi, hari ke-41 tu keluar balik semula darah. Dia bingung, ni nak hukum darah apa ni? Dia tanya dekat nurse. Nurse kata itu period. Seorang kau dia kata benda tu period. Mana kitab kau rujuk? Jawapannya ialah itu masih nifas. Kenapa masih nifas? Sebab suci tengah-tengah tu tak cukup lagi 15. Habis kalau suci tengah-tengah tu dah cukup 15, contoh dia keluar 30 hari, suci 15 hari, mana 45 kan. Jadi hari 46 keluar balik semula darah. Jadi itu baru haid. Sebab dah ada suci 15. Itu perubahan nifas nak pergi haid.
Keadaan pertama, dia ada keadaan kedua. Tu nanti kita bahas panjang. Okey. Jadi 5 syarat haid tu tadi, kita patah balik tajuk asal tadi haid. 5 syarat haid tu tadi mestilah dipastikan pada darah tu cukup 5 syarat ni. Barulah darah itu dikira sebagai darah haid. Kalau tidak cukup, maknanya salah satu tidak menepati daripada 5 syarat ni tadi, maka darah itu confirm bukan darah haid, itu ialah istihadah. Maka perempuan tu tadi mesti kena solat. Macam mana solat cara istihadah ni? Orang istihadah ni baik, solat ni macam biasa je. Cuma pada bersuci dia tu dia kena dia berat sikit. Dia berat sikit daripada orang normal. Macam kita yang normal ni, kalau wuduk subuh tadi kita tahan sampai isyak, boleh tak? Boleh. Tapi orang istihadah tak boleh. Dia satu wuduk untuk satu waktu tu saja. Berapa kali nak solat, solatlah. Tapi mesti dalam waktu tu saja. Habis waktu, wuduk tu batal. Dia kena renew balik. Macam tayamum. Sama macam tayamum. Satu tayamum, satu waktu. Dan kaedah dia bagaimana yang para ulama sebut kaifiat dia, orang istihadah ni apabila masuk waktu, dia kena tahu dulu masuk waktu, yakin masuk waktu, dia masuk dalam, lepas dah yakin masuk waktu, dia pergi masuk tandas, dia istinja, dia buang panty liner yang sebelum ni, dia tukar yang baru. Dan kalau sekira katalah boleh jadi darah tu kejap lagi masa dia solat darah tu boleh menitis, maka wajib dia kena syumbat. Ambil kapas, gumpal, sumbat dia punya farah tu, buh lagi dengan panty liner. Dah tak cukup lagi dengan panty liner tu, balut dengan cawat. Kalau tak ada cawat Ustaz, pakailah seluar dalam yang agak ketat sikit, supaya bila berjalan benda tu tak tukar, tak keluar, tak tersembur keluar. Begitu, dia stay kat dalam tu. Boleh tak kisah, yang penting apa macam mana sekalipun, yang penting dia kemah. Lepas tu ambil wuduk, tutup aurat, terus solat. Terus solat. Dia tak perlu tunggu. Tak perlu tunggu. Dia kena mutawaliyah, dia kena mualat. Mana berturut-turut, satu persatu tu semua berturut. Dia tak boleh pergi kejap pergi dapur masak tom yam ke apa dulu. Tak kejap lagi. Solat dulu, lepas habis solat pun sambung masak. Kata. Nak tengok barang Shopee ke apa ke, Chinese New Year kan. Contoh. Tak pergi solat dulu. Sekejap lagi kamu tengok. Begitu. Itu untuk orang yang istihadah. Begitu juga kalau orang lelaki, penyakit orang lelaki ni kencing tak lawas. Marah pula orang lawas. Aku adalah orang lawas kat sini yang marah. Kencing tak lawas, maksud dia apa? Kencing dia tak pandai habis. Lepas dia dah berkamil dah, keluar daripada tandas rasa lagi keluar. Baru jalan keluar je dah rasa keluar lagi. Itu sebab apa tu? Dia punya apa tu? Dia punya hos dekat dalam tu dah loose. Faham tak? Sistem kat dalam tu dah loose. Orang normal dia boleh tahan. Macam ni kan, dia ada valve dekat dalam tu, dia boleh tahan. Tapi kalau orang yang dah sakit salsel baul ni, valve dia tu dah tak fungsi dah. Dia dah loose. Macam mana boleh punca jadi loose? Ada dua punca. Satu biasa tahan kencing, yang kedua biasa teran kencing. Tahan atau teran, dia akan cepat jadi loose. Bila jadi loose tu jadi salsel baul tu. Kencing tu tak pernah habis. Bahasa New Zealand dia panggil membesar. Tengah duduk macam ni boleh terabur. Tu dia dah loose dah tu. Getah kat dalam tu dah loose. Macam tu lah. Macam paip bila dah loose kan dia keluar aja macam tu lah. Wallahu ta'ala alam. Ada apa soalan? Selesai mukadimah berkenaan tajuk haid. Mukadimah belum pergi masalah dalam lagi tu, baru mukadimah. Tapi macam mana keadaan sekalipun, syarat yang 5 tu jangan dilupakan dan kena rujuk yang 5 tu. Pusing kelilinglah masalah haid ni macam mana sekalipun.
dia akan kembali balik pada syarat yang 5 tu. Cukup syarat, darah tu haid. Tak cukup syarat, istihadah. Mudah dah tu. Ulama kita dah susun dah. Baik. Tak ada apa soalan? Lanjut dah kan? Ada apa-apa nak tanya? Kat live ada tak? Tak ada Kat live tak ada. Okey, baik. Jadi sampai sekadar tu saja dahulu. Ada rezeki kita sambung lagi pada yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqina faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.